Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas limpahan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada malam ini hingga ke saat ini. Dikurniakan nikmat hidup, nikmat afiat. Sama-sama kita dihimpunkan dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan solat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat i'tikaf, mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung setakat yang kita berhenti 2 minggu yang lalu. Diriwayatkan bahawa Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Uzair alaihi salam, di mana Allah berfirman, Ya Uzair, Idza aznabta dhanban saghira fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man aznabta lah, wa idza asabaka khair yasir fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man razaqak, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuk ila malaikati idza sa'idat ilayya masawik. Yang bermaksud, wahai Uzair, apabila kamu berbuat sesuatu dosa kecil, maka janganlah kamu melihat kecilnya dosa tersebut, namun lihatlah kepada Tuhan yang kamu berbuat dosa kepadanya. Apabila kamu mendapatkan kebaikan yang sedikit, janganlah kamu melihat kecilnya, namun kamu mesti melihat siapakah yang memberi rezeki ataupun kebaikan kepadamu. Apabila kamu ditimpa satu bencana, janganlah kamu mengadukanku kepada makhlukku, sebagaimana aku pun tak mengadukan kepada para malaikatku bila keburukanmu dilaporkan kepadaku. Imam Abu Uyainah radhiyallahu an berkata, orang yang mengadu kepada manusia tapi hatinya sabar dan rela dalam menerima takdir, maka dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang berkeluh kesah ataupun dalam kalangan orang yang merungut. Perkara ini berdasarkan kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab soalan Jibril ketika baginda sedang sakit. Jibril bertanya, apakah yang Tuan rasakan terhadap dirimu? Beliau bersabda, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruba. Ya Jibril, aku merasakan adanya kerisauan dan perasaan sedih. Jadi keluhan ini bukanlah bererti
tidak menerima takdir. Sebaliknya, hatinya tetap sabar dan redha menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Uzair, Nabi Uzair ni merupakan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan pada zaman Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi berkaitan dengan Nabi Uzair, ada perbincangan para ulama di mana pandangan yang masyhur mengatakan bahawa beliau adalah antara nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan bahawa Nabi Uzair beliau menghafaz kitab Taurat. Jadi dalam wahyu yang Nabi Uzair terima daripada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepada kita bahawa dosa walaupun kecil, tak boleh kita nak pandang ianya kecil, tetapi pandang kepada siapa kita melakukan dosa. Tentunya dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah merupakan Tuhan, tuan punya sekalian alam. Allah merupakan Tuhan, tuan punya sekalian alam. Seluruh alam semesta merupakan milik Allah. Kesemuanya ditadbir urus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, namanya adalah alam. Alam adalah tanda kepada kekuasaan, tanda kewujudan, kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini disebut sebagai alam. Ia merupakan tanda kepada kewujudan, kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan Tuhan, tuan punya seluruh alam semesta. Ia merupakan harta Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama suratul Fatihah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengurus, pentadbir, ataupun Tuhan, tuan punya alam semesta. Makna yang mudah kita fahami dan lebih meresapi dan dekat dengan kita ialah Tuhan, tuan punya alam semesta. Jadi alam semesta ni tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan dosa walaupun kecil, jangan dipandang kecilnya dosa, tapi pandang kepada siapa kita melakukan dosa. Kita melakukan dosa kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita apabila kita mendapat kebaikan yang kita rasakan sedikit, jangan difikirkan sedikit ataupun kecil, tetapi lihat kepada siapa yang telah memberi rezeki kepada kita, siapa yang mengurniakan kebaikan yang kita rasakan sedikit itu. Kesemua yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita tiada nilai, tiada nilainya, tiada tolak bandingnya. Kita rasa kecil, tetapi dia mempunyai satu keistimewaan ataupun kedudukan yang amat-amat tinggi dan bernilai. Nikmat hidup, siapa kata nikmat hidup kecil? Siapa kata nikmat rasa itu kecil? Siapa kata nikmat melihat itu kecil? Kesemuanya merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Panca indera yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar,
hidung untuk membau, bernafas dan sebagainya, semua masih berfungsi. Jadi merupakan satu nikmat yang besar. Tiada yang kecil. Apa saja yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, semuanya besar. Jadi Allah yang telah mengurniakan segala-galanya. Itu juga apabila Allah menimpakan kepada kita ujian yang berbentuk malapetaka, kemalangan, bencana dan sebagainya. Fala tashkuni ila khalqi, jangan kamu mengadu kepada makhlukku. Cerita hal tentang susah payah kepada makhluk, ya. Sebagaimana aku juga tidak mengadukan hal itu kepada para malaikatku. Jadi apabila kita ditimpa bala bencana, malapetaka, tempat mengadu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, taklah dianggap mengadu kepada manusia itu tidak menerima takdir ataupun tak termasuk orang yang berkeluh kesah ataupun orang merungut. Yang penting hatinya sabar dan redha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia memang kita suka bercerita, tapi jangan kita menceritakan, kita mengadu hal membawa maksud kita tak redha, seolah-olah tidak redha dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Baik, seterusnya diriwayatkan oleh Hatim Al-A'sam, ma min sabahin illa wa yaqulu asyaitanu li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskun, fa aqulu akulu al-maut wa albasu al-kafan wa askanu al-qabr fa yahrab. Ini ugutan syaitan kepada manusia tentang makanan, pakaian dan tempat kediaman. Maknanya tiada satu pagi pun berlalu melainkan syaitan bertanya kepadaku. Ini gangguan dan bisikan syaitan kepada Hatim Al-A'sam, iaitu Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Pendapat lain mengatakan Hatim bin Yusuf. Jadi beliau termasuk syekh besar dalam kalangan golongan sufi terkemuka yang menetap di daerah Khurasan. Hatim juga murid kepada Syaqiq. Dia kata apa? Tiada satu pagi pun berlalu melainkan syaitan bertanya kepadaku, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kupakai? Dan di manakah kamu akan tinggal? Kemudian aku menjawab kepadanya. Ini bisikan-bisikan syaitan yang tanya tentang makanan, pakaian dan tempat kediaman. Dijawab persoalan itu, aku akan makan maut. Akulul maut, aku akan makan kematian. Aku akan memakai kafan, wa albasu al-kafan, dan aku akan tinggal di kubur. Jadi apabila itu jawapan yang diberikan kepada bisikan syaitan, maka syaitan pun larilah, kerana dia tidak melayani jawapan-jawapan yang lain. Mungkin kalau dijawab dengan jawapan-jawapan yang lain, mungkin akan memenangkan syaitan. Bila dijawab dengan jawapan yang sebegitu, dan itu pun yang merupakan tujuan dan matlamat hidupnya, dia kata dia makan kematian, pakai kapan dan nak tinggal dalam kubur. Itu merupakan rumah terakhir sebelum dibangkitkan kepada mahsyar. Jadi sebelum kita ceritakan tentang perkara ataupun isi kandungan bisikan-bisikan syaitan ini tadi, cerita tentang Hatim Al-A'sam ni
Al-asam ni maknanya tuli, summun bukmun, asam. Diriwayatkan seorang wanita pernah datang kepada dia, datang temui Hatim Al-Asam dan bertanya tentang satu perkara. Dalam dia duk tanya tu, perempuan tu, wanita tu terkentut. Maka apabila berlaku sebegitu, nampaklah perasaan malu dan tersipu perempuan tersebut. Lalu Hatim berkata, kuatkan sikit suaramu. Dia pura-pura sebagai seorang yang tuli sebab nak cover perempuan yang jumpa dia tadi dan terkentut. Jadi wanita tu pun rasa seronok lah, rasa gembira dan tak rasa malu di hadapan ulama tadi. Malah perempuan tu beritahu Tuan Hatim ni tak dengar suara. Mulai saat itu Hatim ni dikenali sebagai Al-Asam, seorang yang pekak. Tu cerita dia. Jadi ini mempamerkan tentang akhlak dan pekerti mulia, bagaimana cara untuk cover maruah seorang wanita yang aib ketika mana berada di hadapan dia. Jadi kalau tak dijaga akhlak, tentu sekali boleh memalukan perempuan tadi. Jadi dia buat pura-pura tak dengar, buka cerita lain. Okay. Jadi di antara mutiara hikmahnya dalam bisikan syaitan kepada Hatim Al-Asam tadi, tiada waktu pagi datang melainkan syaitan mencercaku dengan soalan-soalan yang menggoda. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Di mana kamu akan tinggal? Jadi dia tak pernah hanyut dengan perangkap syaitan, maka dia cukup menjawab soalannya, saya nak makan kematian, mengenakan kain kafan dan tinggal di liang kubur. Jadi ini merupakan jawapan-jawapan yang menyebabkan syaitan tadi lari. Syaitan tadi kira tak berjaya lah menghasut Hatim Al-Asam. Pernah satu hari saya disoal, tidakkah kamu menginginkan sesuatu? Maka saya menjawab, saya ingin selalu sihat dari pagi sampai malam. Ditanyanya lagi, bukankah kamu selama seharian sihat? Dia jawab, sihat menurut aku adalah tak melakukan dosa, mula daripada pagi sampai ke malam. Jadi itu maksud sihat, ataupun yang kita sebut afiat. Ya. Sihat ini zahir. Bila kita sebut afiat, dia keafiatan batin, keafiatan hingga ke syurga, hingga ke akhirat. Jadi keafiatan dalam keadaan sihat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebab itulah sihat digandingkan dengan afiat. Bukan setakat sihat zahir ataupun tubuh badan, malah sihat batin, sihat dalam suasana terkawal, terjaga daripada melakukan perbuatan dosa, dan juga sihat hingga ke hari akhirat. Jadi itu antara pengertian sihat. Dan menurut ceritanya lagi, cerita ulama yang namanya Hatim Al-Asam tadi, saya pernah dalam satu pertempuran, kata dia, saya ditangkap oleh seorang tentera Turki. Kemudian badan saya ini ditelentangkan untuk disembelih. Pada waktu itu saya rasa amat takut, bimbang. Bahkan waktu itu saya hanya tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tu taklah takut sangat, tapi lebih kepada tunggu apa keputusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika prajurit sedang hunus pedang dia untuk membunuh ataupun menyembelihku, tiba-tiba muncul satu anak panah menembuskan yang orang nak sembelih dia tadi hingga dia mati. Saya pun segera berdiri dan beredar dari tempat tersebut. Maknanya dia yakin dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun telah dibaringkan, namun dia tetap steady, tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata ajalnya belum sampai. Ini antara peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui oleh ulama ini. Dan dia kata kalau siapa yang ikut jalan kami, hendaklah dia menerima empat jenis kematian. Mati kerana lapar, mati kerana tanggung derita disebabkan oleh manusia, mati kerana berbuat cakap benar lah, berbuat ketelusan untuk melawan hawa nafsu, dan mati kerana fitnah. Jadi ini siapa-siapa yang melalui jalan yang dilalui oleh Al-Asam, jadi dia akan menghadapi kehidupan yang sebegitu. Jadi makna katanya untuk beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan satu perkara yang mudah. Bukanlah dihampar dengan permai dadi merah, malah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ujian-ujian yang pernah dilalui oleh para ulama terdahulu, termasuklah kisah Al-Asam tadi. Para nabi, para rasul, para pejuang agama, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amat tepat sekali apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga ayat 3 yang bermaksud hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja? Dibiarkan ayyaqulu amanna, dibiarkan dengan menyebut kami beriman semata-mata. Wahum la yuftanun, mereka tak diuji, mereka tak ditimpa balak bencana. Sedangkan kami telah uji orang-orang sebelum daripada mereka, dan daripada situlah diketahui mana yang benar dan mana yang berdusta. Jadi untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah satu perkara mudah, malah dia akan menempuh jalan yang sukar. Jadi oleh kerana itulah maka tidak sama kedudukan mereka yang orang beriman yang duduk saja dengan orang beriman yang berjuang dan berjihad di jalannya. Tak sama. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidin 'alal qa'idi darajah. Tak sama orang yang duduk saja di kalangan orang-orang beriman ghaira ulid darar, yang tidak ditimpa kesusahan, berbanding dengan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi Allah melebihkan mujahidin dan orang yang duduk saja, mana tak ditimpa dengan sebarang kesusahan ataupun ujian. Jadi ganjarannya tak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat saksikan betapa dalam kehidupan kita perhatikan ada golongan yang tak diuji, ada golongan yang diuji, ada golongan yang menerima risiko yang besar, maka tentunya tidak sama balasan di hari akhirat nanti. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila 'izzi ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi mal wa ayyadahu min ghairi jundin
wa 'azzahu min ghairi 'ashiratin. Yang bermaksud barang siapa keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka Allah akan menjadikan ia kaya tanpa harta, kuat tanpa tentera, dan menang tanpa sebarang bala ataupun halangan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang mampu meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, maka Allah akan bagi dia 3 sifat yang terpuji. Yang pertama, ia kaya tanpa harta. Sebab apa? Sebab dia mempunyai hati yang tenang, walaupun tak mempunyai harta kekayaan. Jadi ketenangan hati, kebahagiaan, bukan satu perkara yang boleh dijual beli. Bukan senang untuk kita dapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Ada tilampuk tapi tak boleh nak beli lena. Ada rumah besar tapi hati tak tenang. Ada duit banyak, mungkin kebahagiaan tak dirasai. Jadi itu semua merupakan anugerah yang amat bernilai yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada insan pilihannya. Jadi tentunya orang-orang yang mampu meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, mereka yang akan dapat kebahagiaan, mereka yang akan dapat rasa tenang, lapang, puas hati dengan kehidupan bila mereka menyempurnakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnakan hak Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan segala urusan kita dengan makhluk-makhluknya. Lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, maka kita akan tenang, lapang dan bahagia. Sebaliknya, bila mana kita buat maksiat, jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan rasa resah gelisah, rasa tak tenang, rasa tak lapang, rasa tak puas, sebab rasa tak cukup. Tak cukup zikir, tak cukup beribadah, tak cukup segala-galanya, menyebabkan kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dekat, dan semakin dekat, maka kita akan semakin tenang dan semakin lapang. Jadi itulah kita katakan kaya tanpa harta, sebab punya hati yang tenang walaupun tanpa harta kekayaan. Ia kuat tanpa tentera, kerana orang yang membantu Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya. In tansurullah wa yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, bantu Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kamu. Dan janji Allah dalam satu hadis qudsi, man ada li waliya faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi para pendokong ataupun para waliku, orang yang hampir dengan Allah, maka aku akan isytihar perang kepadanya. Betapa Allah pelihara mereka yang dianggap sebagai waliullah. Siapa waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para awliya Allah, iaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mendahulukan, menyempurnakan kewajipan, diikuti dengan yang sunat, hingga mereka beroleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ia beroleh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bersama-samanya dalam penglihatan, dalam pendengaran, dalam tidak tanduknya. Jadi itu antara keistimewaan bagi mereka yang dianggap sebagai para awliya Allah, para kekasih Allah. Mereka akan mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malah mereka akan dipelihara, dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam kehidupan ini kita amat nakkan sangat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita mendapat cinta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dipelihara olehnya pada setiap waktu dan ketika. Malah kita akan senang dan bahagia pada hari akhirat nanti, sebab kita telah menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi kasih Allah, Nabi sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat
menuju kepada kemuliaan taat, maka Allah akan menjadikan ia kaya tanpa harta, kuat tanpa tentera, dan menang tanpa sebarang halangan. Yang ketiga tadi ialah ia dapat mengalahkan musuhnya tanpa bantuan orang lain sebab dibantu oleh Allah secara langsung. Ini tinggilah, tinggi kita katakan martabat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita kena cari sebab musabab yang membawa kepada kejayaan. Doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa. Dan ayat selepas itu ialah ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat selepas itu meminta supaya kita berusaha. Jadi usaha ni juga merupakan doa. Usaha merupakan doa berdasarkan ayat selepas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika lahum, bagi mereka, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, nasib terhadap apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, Allah cepat perhitungannya. Jadi usaha juga merupakan doa. Yang kita munajatkan juga merupakan doa. Mana ada dua jenis doa. Pertama, doa melalui munajat dan tutur kata. Yang keduanya, usaha itu juga merupakan doa. Malahan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Said Badi'uz Zaman Al-Nursi, dia mengkategorikan doa kepada dua. Pertama, doa secara lisan. Yang kedua, doa dengan usaha. Usaha merupakan doa. Oleh kerana itu kita kena buat kedua-duanya. Tak boleh kita hanya berdoa semata-mata, doa mulut, tapi tanpa usaha. Jadi kita nak jalan serentak, usaha dan juga doa. Usaha itu juga dianggap sebagai doa. Baik. Terakhir, 3 tanda iman. Diriwayatkan bahawa satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabatnya. Baginda bertanya, "Kaifa asbahtum?" Faqalu, "Asbahna mu'minina billah." Wa qala, "Wa ma 'alamatu imanikum?" Qalu, "Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narada bil qada." Bagaimana keadaan kamu pagi ini? Para sahabat jawab, "Di pagi ini kami okey, kami tetap beriman kepada Allah." Nabi SAW tanya lagi, "Apakah tanda iman kalian?" Dia menjawab, "Kami bersabar. Kami bersabar atas musibah, syukur atas kelapangan, dan redha dalam menerima qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Jadi qada ni merupakan ketentuan Allah. Ada qada baik dan juga ada qada yang buruk. Ya, qada baik apa? Qada baik mungkin kita katakan hari ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perkara, dipermudahkan urusan, ketetapan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Ya. Dan ketetapan yang baik ni boleh jadi buruk bila mana kita tak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap qada yang baik, nikmat, dia kena syukur. Dia kena syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kami akan tambah, dan kalau kamu kufur, azab kami amat pedih. Jadi nikmat yang diterima boleh jadi buruk bila mana kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bala, ujian yang kita terima, ya. Bala itu buruk tapi ia boleh jadi baik. Jadi baik bila mana kita sabar. Ya. Bila mana kita sabar, bala tadi yang buruk pada zahirnya akan jadi manfaat kepada kita bila mana kita redha dan juga sabar. Fa iza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila ditakdirkan dengan takdir yang buruk,
maka takdir buruk itu akan boleh tukar jadi baik bila mana kita sabar. Sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang telah makrifat kepada Allah berkata, sabar itu ada beberapa peringkat, iaitu tingkatan paling atas, tingkatan yang dimiliki oleh para nabi, sahabat dan para tabi'in. Ya. Redha, terima takdir. Tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang zuhud, orang-orang yang menjauhkan diri dari kesenangan dan kemewahan dunia untuk tujuan beribadah. Suka dan rela menerima cobaan ataupun ujian. Tingkatan ini adalah tingkatan siddiqin, orang-orang yang berbakti serta selalu mempercayai. Nabi SAW bersabda, antumul mu'minna haqqa wa rabbil Ka'bah. Kalian adalah benar-benar orang yang beriman demi Allah Tuhan Ka'bah. Sanggup hadapi risiko untuk mencapai, untuk memastikan kemenangan, kemenangan Islam dan sebagainya. Jadi pejuang-pejuang agama, mereka sanggup terima risiko demi memastikan Islam dapat dikembangkan. Dalam satu hadis dikatakan, u'budillah 'ala ridha fa in lam tastati' fa fis sabr 'ala ma takrahu khairu katsir. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan ikhlas dan redha. Apabila kamu tak mampu, maka bersabarlah kamu terhadap perkara yang tidak kamu sukai, kerana di sebalik hal itu terdapat kebaikan yang begitu banyak. Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk malam ni sekadar ini yang dapat kita kongsikan. Banyak yang kita kongsikan pada malam ni berkaitan tentang kata-kata para ulama, iaitu tadi Hatib Al-Asam, dan juga wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Uzair, yang mengingatkan kita supaya kita tak memandang kecil tentang dosa kecil, tapi pandang kepada siapa kita melakukan dosa, dan jangan pandang kecil terhadap nikmat yang kita rasakan sedikit, tapi pandang siapa yang kurniakan nikmat itu. Dan kalau kamu ditimpa sebarang bala bencana, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi ialah cara kita untuk kita beroleh kekayaan hati, kekuatan tanpa tentera, di mana kita kena tinggalkan segala bentuk maksiat dan seterusnya menggandakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini perkongsian kita yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.